Dia kunut tidak wajib muwafaqah pada mengerjakannya dan meninggalkannya. Sah solat makmum yang tidak membaca kunut walaupun dia mengikut imam yang membaca kunut, dan begitulah juga sebaliknya. Baik. Bulan sudah kita dah bincang tentang perkara-perkara perbuatan sunat dalam solat berjamaah. Walaupun ia sunat, tapi sebagai makmum kita mengikut imam, hukum dia wajib. Kita dah bincang tu, saya ulas sepintas lalu, iaitu ada beberapa perkara yang sunat, tapi bila kita ikut imam maka hukum dia wajib. Dulu kita dah bincang sujud tilawah. Sujud tilawah ni apa dia? Sujud sejadah. Sujud sejadah, hukum dia kalau imam buat sujud sejadah, makmum wajib ikut. Walaupun sujud sejadah tu sunat, oleh kerana imam buat, kita pula mengikut imam, maka wajib. Jangan bercanggah. Kalau imam buat, kita tak buat contohnya, maka batal sembahyang kita. Samalah juga kalau imam tak buat, kita janganlah pandai-pandai buat pula, sebab imam tak buat. Kalau kita buat dalam keadaan imam tak buat, batal juga sembahyang. Baik, kita dah bincang, itu sujud tilawah. Sunat hukum dia, tapi bila berimam, jadi wajib. Yang kedua, kita dah bincang sujud sahwi. Sujud sahwi pun begitu juga. Bila imam buat sujud sahwi, makmum wajib ikut. Jangan tak ikut. Kalau tak ikut, batal sembahyang. Pernah berlaku dalam satu masjid, ada sebutlah masjid kat Ipoh tu, imam buat sujud sahwi. Jadi makmum terkejut, apa pasal imam ni sujud sahwi? Makmum tak tahu kan, makmum tak ada ilmu. Sepatutnya bila imam buat sujud sahwi, makmum ikut. Sujud sahwi tu dia tidak membatalkan sembahyang. Makmum sebab mengikut imam ni, hukum ni wajib. Nabi menyebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Mengikut imam itu adalah hukum dia wajib. Jangan kamu menyalahinya, jangan tak ikut. Hadis ini merujuk kepada mengikut imam perkara yang betul dalam solat. Jadi kalau imam buat sujud sahwi dalam sembahyang, kita boleh ikut, dia tidak membatalkan sembahyang. Yang tak boleh ikut kalau imam menambah rakaat, itu tak boleh lah. Itu pun kalau kita sedar. Kalau kita sedar, imam ni dah tambah rakaat pula, kita sedar, jangan ikut. Orang yang tak sedar, dia ikut tak apa, sah. Makmum kan dulu selalu saya sebut, makmum ni dua jenis. Satu makmum yang peka, satu lagi makmum yang peka. Yang peka ni dia tahu, ini rakaat ke berapa, ni rakaat ke berapa. Dia tahu kalau imam menambah, imam ni dah tambah, dia jangan ikut. Sebab dia tahu mengikut perkara yang salah dalam sembahyang, maka kita pun batal juga. Jadi kita jangan ikut dia. Adapun makmum yang peka dia ikut dia imam tu, dia lalai dalam sembahyang dia sah. Tapi walaupun sah, sembahyang dia tidak sempurna. Tak sempurna, tak maknanya pahala dia kurang. Lebih baik kita sembahyang dalam keadaan peka dan sedar perbuatan imam tu. Jadi kalau imam membuat perkara yang tidak membatal, contohnya sujud sahwi, kita wajib ikut. Jadi satu masjid tu sembahyang Isyak, ramai lah. Jadi imam tu buat sujud sahwi. Imam dia ada hak nak buat sujud sahwi ke, dia tak buat ke, sebab mengikut pemikiran dia, dia rasa dia terlupa ke, dia lalai ke, dia boleh buat sujud sahwi. Sujud sahwi ni dia melengkapkan sujud solat fardu. Sujud sahwi tu dia memperlengkapkan. Kita pun kadang-kadang kita sembahyang seorang-seorang lah. Bila sembahyang seorang-seorang, kita rasa sembahyang tadi aku lalai lah, aku terlupa lah, tak ingat lah apa. Kita boleh buat sujud sahwi. Sujud sahwi tu sunat je, tak buat pun tak apa. Tapi kalau kita buat, dia menampung kesilapan yang kita buat tadi. Jadi imam dia rasa ada benda yang dia salah, dia sujud sahwi. Jadi ada 3 orang dia makmum yang ikut. Yang lain-lain tu yang belah-belah berpuluh tak ikut, semua tunggu dah lihat. Imam sujud 2 kali lah. Allahu akbar, sujud sejadah, di sujud sahwi 2 kali kan. Allahu akbar, orang tunggu. Dan bila imam tu salam je, barulah makmum-makmum yang lain salam. Lepas tu dia tanya ustaz ni apa hukum makmum ni? Batal lah. Makmum yang tak ikut sujud sahwi tadi, batal semua, kena ulang balik sembahyang. Itulah keadaannya. Kalau kita tak ada ilmu, kita ikut rasa-rasa kita je, tak sah. Wajib ulang balik. Imam tu sah, kita ni makmum yang tak ikut tadi. Jadi jangan begitulah. Baik. Jadi sujud sahwi ni bila imam buat, kita wajib ikut dia.
Kalau imam buat. Kalau imam tak buat, kita nak buat, katakan boleh. Tapi ada cara dia. Tadi sujud sejadah tadi imam buat kita buat, imam tak buat kita jangan buat kan. Tapi sujud sahwi ni ada special sikit. Imam buat kita wajib buat. Kalau imam tak buat, kita nak buat, kita rasa-rasa nak buat, kita boleh buat, tapi ada syarat. Syarat dia pastikan imam telah memberi kedua-dua salam. Bila imam salam, maknanya imam tak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak buatlah sujud sahwi. Sujud sahwi ni sebelum salam. Jadi bila dia dah keluar, kita kat belakang jangan salam lagi sebab kita nak buat. Jadi bila imam dah keluar semayang, dah dua-dua salam, maka kita sujudlah sahwi secara berseorangan. Dapat pahala. Boleh. Tapi mesti ada putus hubungan kita dengan imam. Bila putusnya, bila imam salam kedua-duanya dah terputus, baru kalau kita boleh buat seorang, kita bertindak sendirian boleh. Sebab kita tak ikut imam dah selesai semayang. Boleh. Kalau kita nak buat, boleh buat. Tapi ramai yang tak buat. Sebab dia kata sunat lah apa. Elok buat. Kalau kita rasa dalam semayang kita ni ada gangguan apa-apa tadi, kita tu buat. Boleh buat. Itu boleh. Ataupun kalau kita nak mudah, kita niat mufaraqah pun boleh. Mufaraqah ni aku tak ikut imam. Sebut dalam hati dalam sebut mulut tak boleh. Aku tak ikut imam, jadi bila imam salam, kita terus sujud sahwi 2 kali. Boleh. Sebab kita dah terputus hubungan dengan imam. Selagi ada ikatan dengan imam, kita tak boleh buat sesuka hati. Mesti ikut imam. Baik, dah bincang. Yang ketiga kita bincang bulan lepas, tasyahud awal, tahiyat awal. Tahiyat awal kalau imam tak buat, makmum tak buat. Jangan buatlah. Imam terlupa ke, sengaja ke, sujud ni apa tahiyat awal apa hukum ni? Sunat je, sunat ab'ad. Sunat ab'ad maknanya sunat yang mana kalau kita terlupa dan sebelum kita salam kita teringat, kita disunatkan buat sujud sahwi. Di antara sebabnya lah. Kita tertinggal sunat ab'ad, jadi kita masa hujung sembahyang tu kita teringat, lupa. Di antaranya kunut, lupalah kunut, boleh sujud sahwi. Lupalah tahiyat awal, boleh sujud sahwi. Kalau dia teringatlah, kalau tak teringat, tak apalah, sunat je. Jadi kalau imam buat, kita wajib ikut. Kalau tak ikut, batal sembahyang. Imam tak buat, kalau imam terus naik lupa ke, sengaja ke, kita ikut. Jangan kita duduk, imam ni lupa tahiyat awal, kita duduk pula, batal. Batal sembahyang kita, sebab imam tak buat, kita jangan buat. Sebab dia sunat, kalau wajib lain, sunat. Tetapi kalau imam buat tahiyat awal, memang sepatutnya buatlah. Kita terlaju sangat. Kita terlupa, kita terleka, kita daripada sujud tu kita terus terlajak. Kita terlupa, ada tahiyat awal rupanya. Dia terlajak berdiri. Boleh terlajak berdiri, jangan turun. Kita tunggu di masa berdiri tu. Jadi kita telah mendahului imam lah masa tu. Sebab imam baru tahiyat awal, kita terus berdiri sebab kita leka, terlupa kan. Tak apa. Kita terus berdiri, jangan turun. Kalau turun, batal lah sembahyang kita. Kenapa batal? Ada sebab. Sebab ni sunat. Ya, kita bila dah berdiri, kita dah masuk ruang rukun berdiri. Rukun berdiri, hukum dia wajib. Bila bertembung dengan perkara yang sunat, tahiyat awal tu sunat. Jadi kita jangan ambil yang sunat tu sebab kita dah berdiri. Lainlah sedang membongkok kan, baru nak bongkok, baru teringat, ada tahiyat awal. Duduklah, tak apa. Selagi kita belum masuk ruangan berdiri, baru nak bongkok, belum lagi jelas tegak berdiri tu, kita boleh turun balik. Tapi kalau dah berdiri, jangan turun sebab kita dah masuk ruang rukun berdiri. Rukun berdiri, hukum dia wajib. Kalau kita dah berdiri, turun balik kerana nak mengambil yang sunat tu, itu batal. Batal lah. Jadi maknanya kalau kita terlupa, teruslah berdiri. Tunggu imam di atas. Bila imam buat tahiyat awal, lepas tu imam berdiri, kita ikutlah imam di atas. Cuma yang ruginya, bila kita mendahului imam satu rukun dalam kitab ni apa disebut, maka hilanglah pahala jamaah. Itu yang kena hati-hati tuan-tuan. Jangan kita cepat sangat. Kadang-kadang ni kita terlajak. Terlajak pun sebab kita dah lama sembahyang macam tu. Imam baru nak bangkit, kita bangkit dulu. Imam baru sujud, kita sujud dulu. Ataupun sama dengan dia kan. Kita dah biasa 60 tahun, 50 tahun sembahyang. Tak ada siapa nak tegur kan. Memang kita terlajak. Dan Nabi beri amaran dalam bab-bab terlajak ni, bab-bab tergopoh gapah ni, Nabi sebut al-ajalatu minasyaitan wat-ta'anni minallah. Iaitu Nabi kita tergesa-gesa, tergopoh gapah,
buat cepat-cepat, ini adalah perbuatan daripada syaitan. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan orang dah tengah semayang, tuan-tuan lambat ambil wuduk, jangan berlari-lari, jalan macam biasa. Imam dah nak rokok, biarkan rokok. Jangan kita berlari-lari, sebab berlari tu dia tergesa-gesa. Itu perbuatan daripada syaitan. Nabi bagi amaran begitu. Jadi biarkanlah imam dah rokok, tak apa, kita ikutlah. Ataupun kalau kita nak dapatkan rakaat tu pun boleh. Bila imam rokok, kita rokok dekat pintu tu. Pintu apa? Kaca tu, rokok kat situ. Takbir kata Allahu Akbar, boleh? Bila imam rokok, kita rokok. Bila imam sujud apa, kita ikut sujud di situlah. Bila imam dah bangkit berdiri, rakaat berikutnya, kita dari sana kita berjalan. Jalan 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti Tak boleh 3 langkah berturut-turut, batal. 2 langkah, langkah 1 langkah, langkah kedua. Dah 2 kan? 1, 2. Tu berhenti tak? Tu 1, 2. Jadi maknanya bila kita buat 2, 2, 2, 2, dia tak batal. Jarak panjang mana pun kita berjalan, tak batal. Tapi kena berhenti lah. Kalau berterusan 1, 2, 3, 4, batal lah. Pun boleh, tapi jarang orang buat. Dia tak nak tinggal, tak nak tertinggal daripada rakaat imam, dia takbir dekat belakang tu sebab dia lambat. Takbir dekat saf yang akhir tu, Allahu Akbar, sempatlah dia ikut imam. Bila imam rokok, dia berrokok di sana lah. Bila imam sujud apa semua, bila imam berdiri, dia berdiri. Masa berdiri tu dia berjalan menapak 2 sampai saf yang berdekatan. Boleh. Maknanya kita tak ada kehilangan rakaat. Tak payah tambah. Tapi pelik lah rupanya. Tapi hukumnya boleh. Berjalan apa tengok apa dia. Jalan berhenti. Tapi hukum dia boleh. Boleh. Kalau kita tak nak tertinggal, sebab bila kita dapat rakaat bersama imam, pahala dia besar. Dalam semayang ni, saya selalu ulang di mana-mana. Semayang berjamaah ni tuan-tuan, kita dituntut menyegera mengikut imam, menyegera masuk semayang. Jangan lengah-lengah. Jadi maknanya kalau kita dah terlambat lah katakan, jangan waktu itu nak pakai sorban, nak ikat kain. Tapi kain pun tak ikat, kena ikat lah. Jatuh lagi haru. Nak betul-betul ikat kain dah ikat, tapi nak betul-betul bagi cantik, tak payah. Sebab bila kita betul, imam tengah semayang, dah masuk semayang. Jadi kita lengah-lengah tu. Bila lengah-lengah tu, Nabi sebut orang yang lambat takbir mengikut imam, seolah-olah dia kehilangan dunia dan isi-isi. Masya Allah. Rugi sangat. Jadi cepat-cepatlah masuk tu terus ya Allahu Akbar. Tak payah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang selalu kita buat kan. Tak payah sebab kita dah terlambat. Kalau baca juga tak dapat pahala. Tak payah baca usalli fardhu maghribi, tak payah. Sampai-sampai tu aja Allahu Akbar. Terus baca Fatihah. Itu dituntut. Menyegera masuk solat. Jadi samalah juga kalau kita nak buat, kita lambat, takbir kat sana, berjalan sopolah sebab kita dah masuk semayang awal. Awal kan? Kalau kita berlengah-lengah, maka rugilah. Baik, itu tasyahud awal. Yang ketiga kita dah bincang. Malam ni kita bincang kunut. Kunut pun special juga. Kunut dia tak sama dengan tasyahud awal, tahiyat awal. Tak sama dengan sujud sejadah. Tak sama dengan sujud sawi. Kunut ni, kalau imam buat, kita boleh buat dan kita boleh tak buat. Kita boleh berlawanan dengan imam. Boleh? Itu special. Ataupun kalau imam tak buat, kita boleh tak buat dan kita boleh buat. Dia berlain daripada 3 yang saya baca tadi kan. Yang 3 tadi apa? Sujud sejadah, sujud sawi dan tahiyat awal kan. Dia berbeza hukum tu. Yang keempat ni kunut. Kunut ni fleksibel. Kata orang Jawa, fleksibel. Dia boleh. Imam buat kita tak buat. Imam tak buat kita buat. Boleh. Cuma bila imam tak buat kunut, kita boleh tak buat. Kita boleh buat tapi dengan syarat baca kunut yang pendek. Kalau kita pergi Mekah kan, sekarang dah boleh pergi Mekah. Ada orang berdaftar bulan 12 ni. Jadi kalau tuan-tuan pergi Mekah, di sana tak ada buat kunut. Tak payah Mekah lah jauh sangat, pergi Perlis cukup. Perlis pun tak buat kan. Bila tak buat, kita nak buat. Sebab kita dah biasa buat. Boleh buat, tapi baca kunut yang pendek. Kenapa tak boleh baca kunut yang panjang? Kalau baca kunut yang panjang, kita tertinggal daripada imam. Bila tertinggal 2 rukun imam, maka sembahyang kita batal. Jangan. Jadi baca sebab dia sunat je, maknanya kita nak buat juga, kita baca kunut yang pendek.
Apakah bunyinya? Kalau yang panjang tu biasa kita buat tu, Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Panjang. Imam dia dah iktidal, dia terus sujud je. Kita duk baca doa lagi kan. Kalau imam tu dah duduk antara dua sujud, kita belum lagi sujud-sujud, kemungkinan sembahyang kita batal. Kerana tertinggal dua rukun berturut-turut daripada imam. Kita tak boleh tinggal berimam, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat sembahyang jemaah ni 3 perkara ni. Saya selalu ulang-ulang. 3 perkara ni jangan buat sekiranya solat berjamaah, solat ikut imam. Kalau seorang-seorang tak apa. Pertama, jangan mendahului imam. Jangan potong imam. Tapi yang ni tak apa, yang ni jarang orang buat. Kalau buat pun something wrong lah. Jangan mendahului imam. Kalau dia mendahului imam, siapa yang imam, siapa yang makmum. Kalau dia potong imam tu, satu. Ini jangan buat. Yang nombor 2 ni banyak orang buat, iaitu menyamai imam. Ini menyamai imam ni ramai. Menyamai imam ni, imam sedang bergerak, kita juga bergerak. Itu dianggap sama dengan imam. Kalau sekali sama dengan imam, luput pahala jamaah. 2 kali sama dengan imam, maka batallah sembahyang makmum. Imam tak batal, makmum. Makmum kena ada ilmu. Baik, yang kedua, jangan menyamai imam. Yang ketiga, jangan tertinggal berimam. Itu saya sebut tadi, jangan tertinggal. Kalau tertinggal satu rukun, hilang pahala jamaah, itu pun dah rugi. Kalau 2 rukun tertinggal daripada imam, maka batallah sembahyang makmum tadi. Jadi termasuklah kunut tadi. Jadi kunut kita nak baca umpamanya, imam tak baca kan? Baca yang pendek. Yang pendek tu bunyi dia, Allahumma ghafirli ya ghafur. Dah, itu je. Itu kunut pendek. Jangan sebut macam ni, jangan kata awak baca kunut pendek, kunut panjang, kunut. Itu lain, itu melawak. Itu ada orang buat itu, orang melawak pi Ramli kan. Jangan. Jadi maknanya pendek tadi, Allahumma ghafirli ya ghafur. Maksud dia, ya Allah ampunkanlah dosa aku, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Itu maksud dia. Cukup lah tu, dapatlah pahala membaca kunut. Boleh? Jadi kalau kita nak baca boleh. Jadi fleksibel, sebab dia juga dia apa? Hukum dia adalah sunat abad, sunat yang dituntut, ataupun kalau kita terlupa ke sengaja tak buat, kita disunatkan buat sujud sawi. Boleh? Ada tanya? Angkat tangan. Angkat. Doa kunut angkat tangan lah. Angkat tu sunat. Kalau tak angkat pun sah. Kita malah angkat kan, takut orang tahu kita ni baca kunut, diri dia Allahumma ghafirli ya ghafur. Boleh juga. Tapi kalau di Mekah, imam di Mekah, dia bagi ruang yang secukupnya. Lepas iktidal tu, dia takkan terus sujud, dia tunggu. Dia tahu mazhab Syafi'i yang ramai belakang dia. Daripada Asia Tenggara, kita ni Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Singapura, Indonesia kan, Thailand, semua mazhab Syafi'i. Jadi bila Imam Maliki ke Imam Hambali di sana, bila dia i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia tunggu lama. Rabbana walakal hamd, tunggu lama kan. Jadi kita baca doa, baca apa ni? Kunut. Bila dah agak-agak dah habis tu, dia pun sujud, Allahu akbar. Itu yang bagus. Mazhab sana ra'i mara'i. Itu kelebihan kita. Walaupun dia tidak berkunut, tapi dia memberi peluang pada mazhab Syafi'i. Tapi kita baca yang pendek untuk menyelamatkan kita. Baca yang pendek tadi, jadi bila imam sujud, kita sujud. Angkat tangan pun tak apa, sunat, angkat tangan dapat pahala, tak angkat pun tak apa. Boleh? Ada soalan? 4 perkara tu boleh? Sujud tilawah, sujud sawi, tahiyat awal dan kunut. Hukum dia berbeza-beza. Keempat-empat ni sunat dah. Tapi bila berjamaah tu, ada kalanya wajib ikut imam, ada kalanya kita boleh buat dengan syarat kita dah putus hubungan dengan imam.